Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv. Korban yang menutupi. Dalam bab yang ketiga kitab Kejadian, kita membaca tentang bagaimana manusia pertama, iaitu Adam dan Hawa, mereka terjerumus ataupun jatuh ke dalam dosa. Nah, bagi saya, saat mereka berdosa ialah bukan apabila mereka memakan buah daripada pokok pengetahuan, tetapi mereka berdosa saat mereka membuat keputusan ataupun membuat pilihan untuk melanggar firman Allah dan tidak mentaati perintahnya yang sangat jelas. Ini kata Tuhan kepada Adam dalam Kejadian bab yang kedua ayat ke-16 hingga ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu firman-Nya, "Engkau bebas memakan daripada kesemua pokok di dalam taman ini, tetapi jangan engkau makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, kerana pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Sebelum mereka membuat pilihan ataupun keputusan untuk tidak mentaati Tuhan, mereka bertelanjang tetapi mereka tidak merasa malu. Ini dinyatakan dalam Kejadian bab yang kedua ayat ke-25 berkata begini, "Kedua-dua manusia dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak merasa malu." Tetapi selepas mereka jatuh ke dalam dosa, mereka sedar dan mereka menjadi malu. Dan ini dinyatakan dalam Kejadian bab yang ketiga ayat yang ke-7 berkata begini, "Maka terbukalah mata kedua-duanya dan sedarlah mereka bahawa mereka bertelanjang, lantas mereka membuat cawat penutup aurat daripada dedaun pokok ara." Jadi apa yang mereka lakukan selepas mereka jatuh daripada dosa? Mereka membuat cawat penutup aurat daripada dedaun pokok ara. Nah, itu kamu coba bayangkan dikenakan dalam tubuh mereka, iaitu dedaun pokok ara. Pendek kata, mereka berusaha dengan kekuatan dan perbuatan mereka sendiri untuk menutup kesan daripada pelanggaran dosa mereka sendiri. Ianya seperti agama ciptaan manusia sendiri. Ianya tidak sempurna seperti dedaun pokok ara. Ianya tidak menunjukkan keintiman dengan Tuhan. Oleh itu, apabila kamu membaca firman yang seterusnya, apabila Tuhan memanggil mereka, mereka bersembunyi. Dan ianya tidak berasaskan kepada kasih, malah ianya berasaskan kepada ketakutan. Dan ini sama seperti agama, ketakutan yang membelenggu setiap umatnya. Tapi apakah tindakan Tuhan Allah? Selepas dia berfirman untuk menghukum si ular dan mendisiplinkan Adam dan Hawa, itu kamu boleh baca sendiri dalam Kejadian bab yang ketiga ayat ke-14 hingga ayat yang ke-19. Ini yang Tuhan lakukan dalam Kejadian bab yang ketiga ayat ke-21. Tuhan Allah membuat pakaian daripada kulit binatang untuk Adam serta istrinya itu, lalu memakaikannya kepada mereka. Kebanyakan terjemahan menyatakan daripada kulit binatang, dan ada juga yang hanya menterjemahkan daripada kulit. Nah, untuk mendapatkan kulit binatang ini, tidak kira binatang apapun, ia harus dikorbankan dahulu. Dan ini ialah korban yang pertama dalam Alkitab. Pendek kata, sebab ini video pendek kata, Tuhan Allah sendiri yang menyediakan korban ini dan mengenakan pakaian ini untuk menutupi kesan pelanggaran dosa Adam dan Hawa. Korban ini tidak seperti apa yang dilakukan oleh manusia sebelum ini. Korban ini ialah korban yang sempurna. Ini ditunjukkan melalui kulit binatang dan bukan daripada dedaun pokok ara. Korban ini juga korban yang sangat-sangat intim, kerana kalau kamu baca lagi ayat ini menyatakan bahawa Tuhan sendiri yang memakaikannya kepada mereka. Dan korban ini juga menunjukkan kasih. Kita melihat Tuhan mendisiplinkan mereka. Kenapa? Kerana kasih. Dan Tuhan juga menutupi mereka. Kerana apa? Kerana kasih. Jadi korban ini menunjukkan kesempurnaan, keintiman dan juga kasih Tuhan. Ini semua ialah gambaran untuk realiti korban yang sebenar ataupun korban yang akan datang yang diceritakan dalam Perjanjian Baru, iaitu korban yang benar ialah Yesus Kristus. Kalau kita pergi kepada Injil Yohanes, Yohanes Pembaptis menyatakan tentang Yesus. Dia berkata begini tentang Yesus, "Lihatlah,
anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia. Wow. Manusia hanya mampu untuk menutup dosa kita sendiri dengan seperti daun pokok ara, iaitu seperti keagamaan yang kosong. Tetapi Tuhan melalui anaknya, Yesus Kristus, telah menyelesaikan hukum dosa kita melalui darah korbannya di kayu salib. Nah, padanlah dalam Injil Yohanes menyatakan dalam Yohanes bab yang ketiga ayat ke-16, malah ini seolah-olah menyeru kepada pembaca dengan berkata begini, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Wow, melalui Yesus kita dikenakan pakaian yang baru. Kita tidak perlu lagi membuat cawat menutup aurat kita daripada daun pokok ara ataupun daripada keagamaan yang kosong. Tetapi Tuhan sendiri telah mengenakan pakaian kepada kita. Melalui Yesus kita dikenakan pakaian kebenaran Yesus. Dan semua ini terjadi dan semua ini berlaku kerana Yesus telah mati di kayu salib bagi kamu dan saya. Kerana korbannya, ini korban yang sempurna. Ini menunjukkan keintiman betapa Tuhan sangat personal dengan kita. Ini menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dan ini ialah korban yang menutupi melalui Yesus Kristus. Amin.